Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kita sambung lagi untuk tajuk di bawah tajuk 7 koordinasi badan, iaitu subtopik 7.3 minda yang sihat. Okey. Okey, bagi tajuk minda yang sihat ni, kita ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama adalah ciri-ciri individu yang mempunyai minda yang sihat. Okey, di sini disenaraikan beberapa ciri-ciri. Okey, yang pertama adalah boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Kemudian mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Yang ketiga, boleh mengingati masa silam yang sedih dan gembira. Yang keempat, sanggup menerima cabaran. Yang kelima, mampu membezakan antara yang betul dengan salah. Dan yang keenam adalah bertanggungjawab. Okey, kita ada lagi. Okey, seterusnya yang ketujuh, bagi ciri-ciri individu yang punya minda yang sihat ialah hidup yang tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Kemudian kita ada ciri lain, bebas dari prasangka. Seterusnya berfikiran terbuka dan tidak emosional. Dan yang terakhir mampu menakul. Okey, kalau kita lihat kepada dua slide tadi, ciri-ciri individu yang minda yang sihat ni, kita dapat rumuskan bahawa seseorang ini adalah orang yang berfikiran optimis, sentiasa berpositif kerana mindanya dalam keadaan sedar dan dia tidak menghiraukan keadaan emosional dia. Okey, dia tidak mengikut perasaan emosional dia, dia boleh membuat pertimbangan yang wajar. Kalau berlaku sesuatu situasi, dia boleh membezakan apa yang betul dan juga apa yang salah. Dan kehidupan dia penuh dengan aura yang positif. Maksudnya bukan dia tidak mempunyai masalah. Dia mungkin mengalami masalah tertentu, mungkin dalam kerja, dalam belajar dia, tapi dia mampu memberikan pandangan yang positif terhadap cabaran tu dan dia mampu untuk menyelesaikan masalah dia. Okey. Seterusnya adalah tanda seseorang itu mempunyai isu tekanan mental dan juga kemurungan. Okey, yang pertama adalah insomnia. Insomnia ni adalah kesukaran untuk tidur. Sebab apa boleh terjadi macam ni? Kerana minda dia sentiasa memikirkan sesuatu yang dia tidak mampu selesaikannya ataupun masalah yang sedang dihadapinya sehingga dia tidak boleh tidur. Okey, kemudian yang mempunyai tekanan mental ini juga perubahan pada selera makan. Sama ada selera makan bertambah ataupun semakin berkurang. Kemudian tidak bertenaga, gelisah. Gelisah ni dalam keadaan tidak tenteram. Kemudian berhalusinasi, mendengar suara-suara yang gaib. Kurang daya tumpuan, iaitu tidak menghargai diri sendirilah. Dan juga yang terakhir adalah perasaan ingin mencederakan diri sendiri. Okey, kalau kita tengok ketujuh-tujuh ciri ini merujuk kepada seseorang yang mempunyai tekanan mental yang melampau. Tapi seandainya kita sendiri mempunyai beberapa ciri, contohnya insomnia, perubahan selera makan, sentiasa gelisah, okey, itu tanda-tanda awal. Jadi tolong rujuk kepada orang yang lebih tahu. Kalau kita rasa segan nak bercakap dengan ibu bapa kita atau adik-beradik kita, kita boleh luahkan dengan berjumpa doktor. Tiada masalah. Bukannya kita jumpa doktor tu menunjukkan kita ni seorang yang tak waras. Tak. Sebaliknya kita nak merawat isu tekanan mental dan kemurungan yang kita hadapi. Okey, kita mungkin hadapi kemurungan dan juga tekanan mental ni disebabkan beberapa perkara lah yang berlaku dalam hidup kita. Okey, seterusnya antara beberapa faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Okey, faktor-faktor yang disenaraikan di sini bukan semua faktor.
Okey, tetapi kebanyakannya. Okey, yang pertama adalah pengambilan minuman beralkohol. Kemudian kecederaan pada otak disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma atau patogen atau mengalami kemalangan ataupun mempunyai penyakit tumor. Kemudian penyalahgunaan dadah, proses penuaan, tekanan mental dan juga ketidakseimbangan hormon semasa haid ataupun sindrom prahaid ataupun selepas putus haid. Okey, kerana kalau cikgu refer kepada ketidakseimbangan hormon ni, yang inilah yang dikatakan ada sindrom PMS, iaitu uh, premenstrual syndrome. Okey, maksudnya emosi sentiasa berubah-ubah sebab hormon dalam badan tidak seimbang. Kalau selepas putus haid itu refer kepada orang yang lebih berusia lah, maknanya mengalami menopause. Jadi proses dia nak mengalami menopause tu, emosi dia akan sangat-sangat terganggu. Kadang-kadang ibu bapa ni dia akan lebih sensitif. Okey, anak buat salah sikit pun dah melenting. Sebenarnya dia tak berniat, tapi sebab hormon dia tidak seimbang, itu mempengaruhi fikiran dia. Okey, dan yang terakhir adalah betapa pentingnya mempunyai minda yang sihat. Okey, jika kita mempunyai minda yang sihat, yang pertama adalah produktiviti kita akan meningkat. Maksud produktiviti ni adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi sama ada dalam keluarga, di tempat kerja ataupun sumbangan kita, kerja kita untuk negara dan juga masyarakat. Maksudnya sentiasa memberikan yang terbaik. Kemudian kalau minda kita sihat, kita pun boleh mengurangkan kos perubatan diri sendiri. Okey, selain itu dapat mengurangkan masalah sosial. Sebab apa? Sebab kita boleh berfikir dengan waras yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana halal untuk dibuat, yang mana haram untuk dibuat. Okey, jadi kita tidak akan terjebak dengan masalah sosial. Dan yang terakhir adalah kemajuan dan juga perkembangan negara lebih pesat. Okey, untuk yang terakhir ni dia refer kepada poin yang pertama tu. Sebab apa? Lepas kita dah bagi sumbangan yang sewajarnya untuk pembangunan negara dalam kerja kita, dalam pembelajaran kita, automatik kita akan menyumbang kepada kemajuan dan perkembangan sama ada dalam bidang pendidikan, pekerjaan, teknologi dan lain-lain. Okey? Sebab itulah kita sekiranya mengalami beberapa isu minda, rujuklah kepada yang lebih mengetahui. Okey, jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita untuk tajuk 7.3 ni, minda yang sihat. Sampai jumpa lagi.